Ustaz, tapi kan Ustaz kan sahur kan kadang-kadang kita bila buka puasa kita ada makanan yang kita kata kita nak makan sahur. Tapi pagi tu kan tak dapat nak makan benda kita nak makan. Tiba tak selera. Betul tak? Kadang bangun pagi kan tak dapat nak makan banyak sahur. Kenapa Kenapa Kenapa? Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam kuliah duha istimewa kita bersama dengan Karnival Ambang Ramadan, yang mana kita membincangkan tentang, kalau ikut tajuk tu, rindunya pada Ramadan ni kan. Tapi tak tahulah orang sini macam mana kan. Tu sebab kadang-kadang orang tanya ada apa dengan Ramadan kan? Ada apa dengan bulan Ramadan ni? Apa maksud Ramadan ni? Yang orang tahu Ramadan ni puasa kan? Ya, Ramadan ini puasa. Jadi sejauh mana kita menerima Ramadan ni? Macam mana kita menjemput ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang Ramadan gitu kan. Adakah kita macam tu semangatnya ahlan wa sahlan tu, ataupun semangatnya kita makin lemah bila nampak dah rakit dah puasa, dia mula aduh kan. Ada bapa tu saya cakap dengan anak dia, hari ni last kita makan siang tau. Sedih nak bunyi abah, nak mampu hona apa dah. Hari ni last tau makan siang, besok dah tak balik, besok dah puasa tu. Sedihlah abah. Kita sepatutnya alhamdulillah nak esok dah nak puasa. Mudah-mudahan dapat kita puasa esok. Mudah-mudahan. Tu sebabnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat 183 surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, maknanya dituju ke orang beriman. Dia tak cakap wahai orang-orang yang membau, dia tak cakap. Dia tak cakap wahai orang-orang Jasin, dia tak cakap. Dia tak cakap orang Melayu, dia tak cakap dah. Orang Islam pun dia tak cakap dah. Tapi dia kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makna kalau orang tu tak puasa, confirm tak beriman. Melainkan orang lelaki yang Allah bagi cuti. Mana datang jantan cuti tu kan. Mungkinlah uzur yang menyebabkan mudarat kalau dia puasa. Mungkin lelaki ada macam tu. Perempuan tu memang ABC, Allah bagi cuti ada hari-hari. Tapi tengoklah, bekok dah macam ni rupa takkan datang bulan ni lain kan. Tengoklah umur kan. Mana kata ada yang Allah bagi cuti dan juga uzur syar'i yang lainnya. Tu sebabnya bila kita tengok Ramadan ni, apa maksud Ramadan? Disebut dalam tu, kita tengok ayat tu dulu. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. Hujung itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna orang yang berpuasa boleh jadi bertakwa. Dia belum tahu dia dah. Ada orang tu puasa tidur. Ada orang tu puasa tahan apa, bila berbuka dah balik dondam lagi tahu daripada bulan tak puasa. Menteneng baru dah faham. Menteneng tu
Sanaklah perut bila makan tu sampai monong tuan-tuan. Oh, dah tak pergi masjid. Karnival ambang Ramadan dia orang Kuwait. Kat sini dia yang berio, tapi time bulan puasa hilang, tak nampak muka kat masjid. Ya. Jadi ini adalah peluang untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud Ramadan? Ramadan ni apa maksudnya? Ramdu berasal dari perkataan ramdu yang membawa maksud panas terik dan kering. Panas yang menyengat, itu ramdu. Tu sebab bulan puasa dia punya panih lain macam. Jadi orang perempuan, khususnya isteri, hati-hati. Bulan Ramadan pula tiba-tiba dia berkorban, rajin pula dia berkorban. Tengah hari tu mula panih, panih. Laki je ni tengok. Kau jangan panih-panih dan lagi panih tengok kau ni. Ya, jangan ya. Hati-hati. Sebab bukan kita seorang ni puasa, orang lain pun puasa juga. Jangan bagi alasan Nabi mari siap berapa orang pula bulan puasa, kan? Dan panas tersebut diharapkan dalam bulan Ramadan ni, panas itulah yang diharapkan akan dapat membakar segala kekotoran dosa orang yang berpuasa, yang menghidupkan ibadah di sepanjang bulan Ramadan. Jadi apakah keistimewaan bulan Ramadan sampai orang rindu kat dia? Orang Arab, sebab saya mau balik pada umrah. Alhamdulillah, balik pada umrah. Saya landing pada 12 hari bulan baru ni. Landing, jolok hidung saya lagi. KKLI. Basah lubang hidung semalam. Jolok lubang hidung KKLI. Alhamdulillah, ramai yang positif, saya negatif. 5 hari kuarantin. Habis 5 hari, tak sampai balik rumah dah. Ceramah kat Taiping pagi semalam. Ceramah kat Taiping pagi. Lepas tu malam tu kat Bagan Lalang Sepang. Hari ni datang senyap. Tak ada kerja lain tu ceramah lah. Alhamdulillah, nasib baik orang sini tinggi budi bahasa. Sampai-sampai dapat siloma. Dapat kopi O. Walaupun sejuk, alhamdulillah. Betul lah kan. Kau nak beritahu kat tu kan. Janji ada katakan apa kan. Jadi yang pertama gurau ya kak. Syukur. Yang pertama, keistimewaan bulan Ramadan ini disebutkan sebagai Sayyidus Suhur. Sayyidus Syuhur yang bermaksud penghulu sekalian bulan. Disebutkan dalam Quran terlalu banyak keistimewaan bulan Ramadan sehingga mendapat gelaran penghulu sekalian bulan. Janganlah kita tukar nama nak. JPKK bulan tak. Pengurusi tak. Dia memang penghulu bulan. Di sana adanya ibadah puasa selama sebulan penuh, zakat fitrah, salat tarawih, Lailatul Qadar, nuzul Quran, tadarus Al-Quran, sedekah, qiyamul lail, tazkirah, iktikaf dan lain-lain lagi. Mana tak hebat? Tengok ni. Belum bulan Ramadan dah buat karnival. Steady tak steady? Sebab nak bagi tahu orang kampung yang datang ramai-ramai ni, jangan lupa, tak lama lagi nak puasa, jangan kau datang hari ni ya. Macam tu ayat anak bertanding datang ramai-ramai. So puasa di rumah ya. Jaga cucu tu. Jaga anak. Jangan banyak alasan. Datang. Bayangkan ini Ramadan yang terakhir. Rugi kalau kita tak buat peluang. Boleh nak sembahyang tarawih sendiri kat rumah, tak salah ada.
Tapi cuba baik kat rumah, mengah, mencungap. Walaupun baik perlahan. Baik ikut imam. Sini saya dengar tahun ni mungkin buat 20. Kalau adalah tak ada berapa tadi? 8. Sini 8. Kita ambil package yang paling ringkas, doa panjang. Ada orang tanya, mana elok ustaz? 8 ke, 10 ke, 20? Sama ke lagi 9 ada ambil 10. 8 ke 10, 20. Mana yang elok? 8. Yang elok buat tu elok 8 ke 10, 20. Sudah ada 29 Ramadan. Tak buat lagi tu. Nak mikir 8 ke 10, 20. Yang penting buat. Ya, jangan tinggal. Ya. Rasulullah SAW menegaskan bahawanya, seandainya manusia mengetahui keistimewaan Ramadan, nescaya mereka ingin supaya sepanjang tahun itu Ramadan. Tentu. Iya, banyak keajaiban. Kedua, syahrus siyam, bulan puasa. Dan kalau kita tengok, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, menahan diri daripada makan, minum, perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, kerana Allah Ta'ala. Itu penting. Jadi sekarang ni kita kena tengok, kenapa kita puasa? Kenapa puasa? Amak suruh puasa, tak ada lah guna kau puasa. Kenapa kau puasa? Dah orang lain puasa, takkan aku tak puasa. Kenapa kau puasa? Dah masuk bulan Ramadan, puasa lah. Kita kena perbetulkan ni. Kenapa nak puasa? Kerana perintah Allah. Allah suruh. Kerana Allah, insya-Allah. Buat kerana Allah, besar pahala. Ya. Kenapa sebab-sebab lain puasa ni? Pertama, kita akan dapat menghayati kehidupan orang yang bernasib baik, yang kurang bernasib baik. Bayangkanlah ada orang dekat Rohingya. Tahu tak Rohingya? Belah-belah halu gajah tu sikit. Oh, bukan. Cik baik tahu. Ada yang ngangguk tu. Oh, Rohingya ni, dia pernah telefon. Orang Rohingya ni, dia telefon waktu tu Mufti Arab Saudi tengah bagi kuliah. Dia tanya soalan dalam bahasa Arab. Dia tanya soalan, ya Syekh, adakah sah puasa kami ini dengan tahap kami tidak bersahur dan tidak berbuka? Menangis Mufti Arab Saudi. Dia tak sahur, dia tak berbuka, mana dia tak ada makanan. Dia puasa sepuasa-puasa. Jadi bila kita menahan diri pada makan minum, gak macam ni rasa orang tak makan langsung. Jangan tengok yang fahaman-fahaman lain yang puasa tu dia cenekek. Tu cenekek. Ngelat. Badaah. Tahu? Ada setengah fahaman tu, saya puasa hari ni tapi mentadara air boleh. Dia puasa dia tu boleh minum air, ada. Ada orang tu puasa tak boleh makan, dia boleh makan dia tak boleh makan daging, tu puasa dia. Ayam semua habis dia tak ada. Ada jenis-jenis puasanya tu, tapi kita puasa orang Islam paling gentleman, steady, tak makan, tak minum. Ya. Dan kita puasa bukan intermittent lah. Intermittent fasting ni malam ni puasa, siang terangah makan lah. Tapi kita puasa memang daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Siap bangun awal lagi, bangun untuk satu disebut sebagai sahur. Kejap kita cerita. Kedua, tujuan puasa untuk kawal hawa nafsu kita. Memang betul, hanya dengan puasa boleh kawal hawa nafsu. Kadang nak marah pun fikir puasa.
Anak balik lambat. Bang, anak kita balik lambat bang. Biarlah. Dia dah balik kan. Janganlah kau bising. Biarlah dia balik. Nazak mana ada bunyi. Betul lah kan. Makna kata dia nak marah pun kurang. Dia nampak air mineral depan mata dah luar je. Mineral ni. Saja ya kau duduk depan dan kan. Aduh, eloklah sajuk lah. Bini tanya, tak kosong ke bang? Orang cakap pipi lah. Kata, nak ambil sajuk ni tahu kan. Tapi kita tak minum, kita kawal nafsu kita. Kalau benda lain pantang sampai gerak dia kan. Bawa kereta kan nampak sadap nampak orang tepi jalan tu jual tabu. Orang tu poso ke tidak ke tu. Meleleh-leleh air batu tu. Kita kawal kan. Nampak bini gorang, kau tunggu malam kau. Gorang sabar tu. Tak ada kau tidak tu time tu kau dik tutup tengok. Budak-budak ramai belah. Kemudian menyucikan jiwa, iaitu dapat menyuburkan sifat pemaaf, jujur dan bertolak ansur. Tu Ramadan. Apakah kebaikan berpuasa? Apa kebaikan? Pertama, dapat mengurangkan berat badan, confirm. Tapi kalau kau berbuka puasa, roti john seorang sebatang, mutambak seorang skoping, memang takkan ada kurus lah. Kontrol lah, makan jangan makan banyak mana. Bila makan banyak mana, time tarawih kau problem. Rukuk Allahu Akbar, dia tahan mulut. Takut terkeluar cendol makan dia. Ni semua dia telan gilo tu. Roti john seorang sebatang je ni. Gerap. Macam mana makan macam tu? Taufufah. Ada apa ke? Taufufah. Lepas tu apa ke? Lecikan. Belilah. Ponoh meja. Dia kadang-kadang bulan puasa ada orang makan lagi tauk daripada bulan tak puasa. Tengok dah tadi nasi lemak ya. Tolong mata kabau tak ada. Mana ada? Nak betul kan? Nak tunjuk simple dia. Tak ada saja ya kan. Nak tunjukkan simple je. Tapi sampai bulan puasa dia punya buka puasa la ilaha illallah. Menu siap ditambah syarat sah puasa. Dia siap cakap tu. Aku kalau tak ada kuih pekpok, tahu tak kuih pekpok? Kuih sepang lah. Benda 9 panggil pekpok. Kuih kelopong tu kelopong. Buah Melaka. Kuih buah Melaka beza dengan kuih kelopong. Beza, rupa sama. Sebab kuih buah Melaka tu dia pakai gula Melaka. Di Negeri Sembilan, kuih kelopong pakai gula anau. Lain, dia punya rangup gula tu sampai maghrib. Macam tu wow. Bila makan gerap, macam tu. Ini makan percik kena keluar gula. Contohlah, contoh. Aduh. Tapi ada orang yang berniaga tu dia potong gula Melaka tu besar sikit jadi barulah rasa gula geranguk tu kan. Tu kelopong. Dia saya cakap tu, aku kalau tak ada kelopong atau aku tak ada buah Melaka tak sah. Apalah tak sah pula. Tak sah puasa ke apa? Jangan nambah syarat sah puasa. Makan sederhana aja. Kan? Kemudian dapat mengawal penyakit. Tapi kuruskan badan tadi, kurang kawalkan makan kita, kita akan tengok kadar gula kita turun. Orang yang darah tinggi pun turun. Iya. Kita jangan sebab nak kuruskan badan sebab nak cantik. Jangan. Dah cantik dah tu. Dah laku dah.
Apa benda nak li? Tua bangko dah. Nak kukuh nak lawa apa? Lawa untuk suami. Orang untuk suami macam ni. Pakai baju kelawar tak habis-habis. Tu banyak baju lawa, api sapu tu. Mek baju tu. Mek bawa balik. Pakailah lawa sikit rumah. Tak, tapi kita nak kurangkan berat badan kita sebab apa? Supaya ringan kita nak beribadah kepada Allah. Cuba tengok. Bangun tidur macam ni lah. Nak mencari tak tahu mana nak capai dah nak bangun. Apa sebab? Badan apa Bila sujud tu nasib baik ni. Nasib baik ni masjid baru ni. Kalau masjid papan dulu tu. Kalau dia sujud bunyi lutut. Allah tak bum. Allah ujung nampak sakit. Punca sakit lutut apa? Antaranya berat badan dia juga. Betul. Jago. Kita nak ringankan badan kita ni supaya kita mudah beribadah kepada Allah. Nak bangun tu ringan ya badan. Senang ya. Ada seorang tu berpaut-paut habis segala tiang dicapai, tapi bangun dah. Kan? Ringankan badan kita. Tengok tinggi senang macam saya. 183. Saya punya ketinggian saya. 183 cm. Saya punya borek yang sepatutnya yang paling sesuai 83. Jadi ni sekarang dah terlebih. Tu yang saya dah berhenti makan nasi tu. Last saya makan nasi tadi. Ada orang hidang tu, orang bagi saya makan lah. Kemudian mengurangkan tekanan darah tinggi, kemudian dapat memberi rehat kepada sistem penghadaman. Dapat kita rehat. Tapi kalau kita makan banyak buka puasa, tak rehat. Jadi kontrol makan berbuka puasa. Dan begitu juga dapat mengawal stres tekanan dalam diri kita. Okey. Mengapa langsung tak boleh makan? Kenapa puasa kita ni langsung tak boleh makan? Kerana orang yang tak makan ini boleh kawal hawa nafsu, dan nafsu hanya tunduk kepada Allah ketika dia dilaparkan. Waktu Allah Ta'ala cipta nafsu, Allah Ta'ala tanya, kau siapa, aku siapa? Aku, kau. Punya samsing nafsu dengan Allah. Allah cipta makhluk dalam badan kita ni nama dia nafsu. Allah cipta. Allah tanya, aku siapa, kau siapa? Aku, kau, dia kata. Kemudian Allah Ta'ala letakkan dia di tempat panas selama 100 tahun. Dibakar selama 100 tahun. Bawa keluar. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Tak ya gitu. Letak kat tempat sejuk 100 tahun. Bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan nafsu ini dilaparkan selama 100 tahun. Jangan tanya lah nafsu ni makan apa. 100 tahun dia dilaparkan. Kemudian dia bawa keluar. Allah Ta'ala tanya, aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Makna nafsu ni kalah dengan apa? Kemudian kerana nafsu itu berpengkalan, kenapa tak boleh makan? Sebab nafsu itu HQ dia, ibu pejabat dia kat mana? Dalam badan kita ni. Kat perut. Itu sebab orang Melayu sebut mana poi hati perut kau, kan? Hati disambung dengan perut. Kenapa? Sebab perut tu ada nafsu dalam tu. Apalah isi perut kau ni kan? Orang tak sebut hati lagi dah. Tak ada hati perut abang ni lah. Tak ada hati, tak ada perut. Perut ada, tak nampak perut tu. Tak, hati perut tu maksud menggambarkan perasaan dalam hati kita ni. Kebaikan sifat dalam hati kita. Ya. Kemudian Imam Al-Ghazali ada menyebut, orang yang membenarkan perutnya selalu berada dalam keadaan kenyang akan dihinggapi oleh 5 sifat tercela. Imam Al-Ghazali kata, kalau dia selalu biar perut dia kenyang, dia ada 5 sifat tercela akan hinggap pada dia. Apa dia? Yang pertama, dia akan mudah ingkar kepada Allah. Orang yang kenyang lepas berbuka dia tersandar je dia. Mata tak boleh angkat. Bini tanya, bang tarawih bang. Bini dah siap kata telokong. Bang tarawih. Jalan lu.
Abang pergi nak ni? Lalu bini pun pergi. Balik tengok mengangkang laki tu depan hall tu. Tak, yang pergi. Pertama. Kedua, dia tidak akan mengasihi orang lain kerana menganggap perut orang lain kenyang seperti perutnya. Sebab dia dah biasa konyang. Dia ingat orang lain pun konyang macam dia. Jadi dia tak peduli orang lain. Ketiga, hatinya tidak dapat diresapi hidayah dan hikmah daripada orang-orang yang saleh. Maknanya kalau orang nasihatkan dia, payah nak dengar sebab dia dah konyang. Yang keempat, kata-kata ni tidak pernah menyentuh hati orang lain. Cakap pun tak elok dah. Semua nyakit hati orang. Dia tak pernah menyentuh hati orang lain dengan baik. Dan yang kelima, dia akan dihinggapi banyak penyakit. Itu Imam Al-Ghazali beritahu. Itu sebab kita kena ada masa kita kena puasa. Itu sebabnya kalau nak tengok, puasa ni sebenarnya adalah merupakan salah satu insurans kita dalam kubur. Bila manusia tu meninggal dunia, dimasukkan dalam kubur, malaikat dah ready dah nak bodok, nak seksa kita dalam kubur ni. Mula-mula satu malaikat nak pukul kepala kita. Jangan kata malaikat satu lagi. Kenapa pula? Kerana dia ni rajin membaca Quran, rajin berzikir. Tak jadi kotuk kepala. Kalau macam tu kita bantai perut Nak bantai perut, jangan kata dia. Kenapa? Kerana dia ni rajin puasa sunat. Nampak tak? Puasa sunat pun boleh jadi insurans dalam kubur. Kalau macam tu kita bantai kaki dia. Jangan kata malaikat tu. Kenapa pula? Kerana dia ni rajin bangun malam, qiyamul lail, beribadah kepada Allah. Salah satunya puasa. Itu sebabnya penting. Macam lah kan, macam sekarang. Hari ni dah masuk 16 Syakban, betul? Semalam ramai yang puasa. Dan ramai yang kena tahu, Nabi dah beritahu tidak ada lagi puasa sunat selepas 15 Syakban. Melainkan dua golongan. Siapa dia? Pertama, orang yang berhutang. Maksudnya orang yang hutang puasa. Tu sebab kalau boleh jangan tangguh sampai Syakban tu. Nak puasa awal-awal lagi tu. Setahun masuk pekerja kau, terdarah, tak teringat nak ganti puasa. Kan? Ni cakap tu orang ni. Jangan saja-saja jangan saja-saja tunggu dah kira-kira nak puasa baru nak ganti. Lain nak kita dah ganti sikit banyak nak hal, tak sengaja, tak apa. Dan yang kedua, orang yang tak pernah tinggal puasa sunat Isnin Khamis saja boleh terus puasa Isnin Khamis. Tiba-tiba lah, aku memang tak pernah tinggal semenjak 1 Syakban, tu tak kira. Makna orang yang dah memang melazimkan diri dia puasa sunat Isnin Khamis sahaja yang boleh. Itu pun kalaulah jatuh satu hari sebelum Ramadan tu Isnin Khamis tak boleh puasa. Tu maknanya kelebihan diberikan pada orang yang rajin berpuasa sunat ni. Dia memang tak pernah tinggal puasa sunat Isnin Khamis. Faham tak maksud itu? Faham ya? Okey. Apakah beza puasa ibadah dengan ibadah yang lain? Apakah bezanya ibadah puasa ni dengan ibadah yang lain? Apa beza? Bila tanya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, dah mengangur. Tak apa, jangan risau. Penceramah tanya, biasanya dia jawab balik. Jangan risau. Yang pertama, dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan mendapat gandaan pahala antara 10 hingga 700 kali gandaan pahala. Malahan lebih lagi. Berlainan dengan puasa kerana aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Maknanya Allah sendiri yang bagi penilaian kat kita. Ya? Kerana amalan puasa adalah untukku. Aku sendiri akan membalaskannya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan. Iaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya. Berbuka puasa kita gembira,
Dan kita akan gembira kalau kita mati, dicabut nyawa kita ketika berpuasa tu, dia akan gembira sebab Allah Ta'ala dah janjikan syurga untuk dia. Kan? Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah berbanding bau haruman kasturi. Ingat ya, harum di sisi Allah, faham? Jangan kau harahkan mulut kau tukik orang. Ada bau kasturi, rumah pitam kawan tu. Kan? Tak sama ya. Baunya harum di sisi Allah lebih harum daripada bau haruman kasturi. Itu beza yang pertama berbanding ibadah lain. Ibadah lain malaikat catat. Ibadah yang ini, puasa ni, Allah sendiri bagi penilaian. Itu hebat puasa. Yang kedua, beza ibadah puasa dengan ibadah lain. Contoh kita nampak Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akan cakap, oh dia solat. Kita nampak dia solat. Orang tu tengah duduk dalam bulatan, Bismillahirrahmanirrahim, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Kita tahu dia mengaji. Berlonggok depan rumah, Allah Akbar, berkajak-kajak masuk dalam kereta pakai kain ihram. Oh, dia nak pergi buat haji ni, kita tahu. Nak pergi umrah ni. Kita nampak orang keliling Kaabah, nampak. Dia duduk kat meja kat pasar raya, seorang tu pakai songkok ada tulis amil. Oh, dia nak bayar zakat. Kita nampak. Tapi ibadah puasa dengan orang yang tak puasa sama. Tak nampak. Muka macam ni. Tahu puasa ke Rupum terdarah banyak kan. Betul? Muka orang puasa, muka orang tak puasa boleh kata lebih kurang sama je. Nampak tak? Jadi itu hebatnya puasa ni. Dia hanya orang yang berpuasa tahu dia puasa. Contoh orang lelaki duduk kat rumah kan. Bini keluar pergi pasar, anak pergi sekolah. Buka petais, minum air tu. Gogok tu, gogok. Habis isi balik. Jangan pakai air biasa, pakai air mesin yang tekan yang sejuk tahu tu. Letak dalam petais. Ni nak ajar ni. Jadi bila bini balik, tapi jangan lupa lap sikit luar tu. Bila bini balik, tengok peti air semua penuh. Elok air semua tak ada siapa usik tu. Nampak? Cara nampak. Kau jangan buat, aku dapat saham kan? Jangan. Tak, saya tanya, kalau kita buat macam tu, boleh tak? Boleh, tapi kita tak buat. Nampak tak? Jadi makna kata, kita ni sebenarnya dalam puasa ni sebenarnya dapat melatih diri kita sebenarnya kawal nafsu kita. Dan Sayyidina Ali menyatakan tentang ketakwaan. Bila sentuh tentang takwa, la'allakum tattaqun, dia sebenarnya ada 4 latihan takwa. Yang pertama, khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Maknanya tak nampak pun, tak ada siapa nampak, kita tetap tak minum, tetap tak makan. Yang tadi lah, bini pergi pasar, anak pergi sekolah, saja buka petais nak sejukkan muka. Makin masa kecil, makin saya ingat dulu mana ada TV 24 jam macam sekarang. Budak-budak sekarang boleh tengok. Dulu ambil bantal, bawa kek simin. Kek simin tu kan sejuk ya. Lepas tu dah panas terbalik, ambil sejuk panas terbalik ambil. Dulu tengok jam tu tak bergerak, apa gila jam ni tak bergerak, lambat buka. Dulu. Sekarang budak-budak tengok TV, tiba-tiba dah buka. Kisah itu hidup tu kat tangan dia tu, handphone tak habis-habis. Bak lah. Telefon dia, bak lah. Telefon dia kerja kau. Main telefon. Tak peranjat kau, itulah kerja. Kalau lah main telefon, main game tu zikir, dah ramai jadi wali dah budak ni. Macam ni ya hidup Dulu mana ada? Tak ada. Nak main bola pun potang. Nak main potang ke 5 dah tak terdaya. Dah nak berbuka warna lah. Iya. Tu seorang ni. Tak mari ya.
Dulu mana ada handphone tak ada kan? Tak ada. Mana ada. Tapi itu beza. Contoh ambil poti sojuk tadi masukkan kepala. Dalam masukkan kepala ternampak cendol malam tadi. Terkeluar mi hijau tu. Macam melambai. Senyalah kan. Ni saya ajar cara ambil hirup habis-habis, jangan tinggal solai pun mi hijau tu. Serap. Elok sejuk. Time sahur pagi tadi tak lalu warna. Lepas tu dah makan habis, cuci tangkup, letak kat sinki. Bini balik tanya, bang, dia perempuan ni mata nampak tu. Tadi bukan ada cendol kau tu. Macam ni ni jawapan macam ni Abang buka tadi nak tengok apa barang tak ada dalam peti ais. Buka-buka tertangkup cendol tu. Copek-copek abang lap, abang cuci, abang basuh. Abang dah buang dah siap-siap dah mi tu tadi. Takut bersamut. Iyalah bang, makasih lah bang. Macam tu Buat tak? Tak buat. Sebab kita yakin Allah nampak kita. Takut dekat Allah. Naik motor. Kan, naik motor tengah selekoh tu terkeluar bawah baju hujan dekat bakul motor tu terkeluar bergolek air jagung malam tadi. Gede. Jagung. Saya ajar cara poi dekat selekoh jalan yang tak berapa ada orang kat pokok-pokok tu. Poi balik pokok tu. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti one shot. Tak, saya bukan nak minum, mana ada tunjuk contoh. Minum one shot tak ada siapa perasan tu. Tapi buat tak? Tak buat. Cermin golap Cermin golap kata, Sya Allah malaka sunnah. Tak buat. Tak buat. Sebab takut kepada Allah. Semayang pun semua cukup waktu masa tu. Tak panah-panah Zuhur, dia datang awal sebelum Zuhur dah sampai. Punya tak ada kojo nak buat. Kalau tidak tu tengah duduk bawah pokok ketapang. Tengah duduk dekat bawah apa depan masjid apa yang baru, masjid baru kat Yasin tu nama. Masjid Kafai. Kan depan tu ada kedai-kedai makan tu. Oh, dia pun makan bawah tu tiba Allahu Akbar. Udah azan dah macam tu je. Tapi ni dia datang awal. Tak apa, banyak kombong kan. Saja. Haji aduh. Orang sini dia rapat dengan saya pada dulu. Kan? Itulah dia. Pada Samsul Debat keluar TV Hijrah, semua orang sini datang ramai kan. Tahu. Jadi kita sekarang bila bulan puasa boleh datang awal 5 minit sebelum Zuhur. Lepas tu dia siap tanya, Zuhur dah belum? 3 minit. Oh, dia tahu. Nampak tak? Tu hebat kan? Dia takut pada Allah. Kedua, a'malu bitanzil. Beramal dengan apa diturunkan oleh Allah. Banyak sunat-sunat yang kita buat. Antaranya apa? Sahur. Sahur ni dalam banyak hadis Nabi sebut. Nabi sebut apa? Sungguhnya makan sahur itu makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Pesan ke anak-anak kita yang duduk kat Kelumpur, duduk kat bandar, duduk kat Pakan yang Kojo tu. Jangan tinggal sahur tu, pesan kat dia. Nak berkat hidup sahur. Kadang ada yang cakap, saya memang puasa biasa saya tak sahur. Bangga dia cerita. Saya tak sahur pun saya okey puasa. Pelah otak kau cakap tu. Ini bukan masalah kau okey tak okey, ni masalah sunnah Nabi suruh buat. Dalam banyak hadis Nabi tegaskan. Pertama, makan sahur makanan barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Kedua, makan sahur makanan barakah, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kata orang yang bersahur. Makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Sebab makan sahur jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya sebiji buah tamar. Tengok berapa banyak hadis Nabi beritahu. Jangan tinggal, Nabi kata. Relax kan? I dah biasa tak sahur, I okey je. Sengkelet kepala tu, daripada topi tengok dan bawa sampai sini. Geram lah tengok.
Ataupun tak sadar lagi pakai starlight tu. Tak, wah, biar sadar. Garam lah kan. Lepas tu buah tamar. Jadi mana nak tidur malam tu standby 3 biji buah tamar tu letak bawah bantal. Cawan letak tepi meja tepi tu. Tidur. Rasa-rasa tak sampai, capai. Koreh pula, gigi palsu pun ambil satu. Buah tamar. Tergigit lagi. Kan? Buah tamar, makan buah tamar tu. Dan paling tidak jangan tinggal. Nampak tak? Persediaan dah ada, makna nak sahur. Lagi satu lagi orang tanya, Ustaz, tapi kan Ustaz kan sahur kan kadang-kadang kita bila buka puasa, kita ada makanan yang kita kata kita nak makan sahur. Tapi pagi tu kan tak dapat nak makan benda kita nak makan, tiba tak selera. Betul tak? Kadang bangun pagi kan tak dapat nak makan banyak sahur. Kenapa Kenapa Kenapa? Sebab kalau kita bangun kira nak makan ya, memang kita takkan dapat makan banyak. Dengar ni dik. Kau bangun sahur muka macam ni. Kau muka kau muka abah kau sama nak kena tinju. Sebenarnya kalau kita nak makan banyak sahur senang ya. Bangun jangan terus makan, mandi dulu. Mandi, ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat. Lepas solat sunat, kita akan rasa dah, perut dah mula rasa macam berbunyi macam dah lapar sikit. Tengoklah. Itu makan lah. Memang selera, jangan risau. Saya paling tak boleh tahan, saya tengok arwah nenek saya tu, arwah Wan. Orang di Sembilan panggil nenek ni Wan lah. Wan Matu Kikir. Dia makan sahur bertambah. Cucu tak terdaya tu. Wan tambah ni kau Wan. Maaf. Salah satunya tu. Bangun kalau tidur makan memang kita takkan dapat makan banyak. Badan kita fresh kita makan. Lagi satu lagi, kita disunatkan melewatkan sahur, mengawalkan berbuka. Tapi sunat lewat sahur bukanlah kata pukul 8 pagi, itu breakfast. Faham? Dan kalau boleh berhenti pada waktu imsak, itu paling baik. Makna dah berjaga-jaga dah. Bila waktu imsak kita berhenti waktu imsak lebih kurang 10 minit sebelum subuh, betul? Boleh lagi tak kalau tiba-tiba terasa nak makan sikit lagi? Boleh tak? Boleh. Tapi janganlah ambil hujung mana kan? Jangan ambil tu. Tapi imsak tu sudah cantik sebab itu ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi akan berhenti kira-kira 10 minit tu, kira-kira 50 ayat Quran biasa. Makna bukan ayat panjang Nabi sempat baca. Tu dia. Kalau kita tengah makan, tiba-tiba azan, Allahu Akbar. Macam mana? Habiskan yang dekat mulut tu saja. Rap, talan, habis. Janganlah kau kunyah lah. Yang last ni. Dah sampai pejabat tak habis kunyah ni. Ya, jangan macam tu pula. Untuk anak-anak dia punyalah abah tu punya takwa lebih kan. Allahu Akbar. Berhenti. Anak tengah munyah lada tu. Podeh bah. Malam kang minum. La ilaha illallah. Merah muka budak tu. Tahu ona abah. Suruhlah habis cepat. Sebab abah dia suruh berhenti habiskan yang terakhir tu untuk anak tu sebab memikirkan mungkin subuh. Sebab ada pandangan kalau ikut Imam Hanafi, maknanya maksudnya dia kena berhenti tu bukan pada permulaan azan tu, pada penghujung la ilaha illallah. Jadi janganlah setiap kali tunggu azan lek lungkang dengan tang apa boleh la ilaha dia pun telefon Bilal lama panjang sikit ujung la ilaha illallah. Dia tak macam tu dah ya. Tapi mana kata sebaik-baiknya waktu imsak berhenti dapat pada sunnah. Disunatkan awal berbuka, maknanya Allahu Akbar. Allahumma laka sumna bika amanna wa laka aslamna rizqika aftarna bi rahmatika ya rahimin wa barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah. Boleh?
Makan. Saya takwa saya lebih sikit. Sebab Masjid Al-Nabawi ni, kita orang tak sama dengan orang. Kita orang buka lepas isyak. Amboi. Apa hal pula? Jangan ada. Pengusi masjid lagi pula. Saya seminggu dah tak buka ni. Weh. Apa hal? Kena. Sebab saya takwa lebih pada orang. Jangan macam tu. Allahu Akbar. Buka. Jangan pula kau pegang buah taman. Pegang. Dia dengar bunyi mic. Pegang. Dan nak azan ni. Pegang buah taman. Pegang. Standby dah. Berdobah semua orang ni. Dung. Sup. Wah, kita yang pertama dekat air mabau ni. Rupanya testing 1 2 3 dah tolan bah. Macam mana bah dah tolan? Kau kena lah ganti pasal balik siapa suruh. Orang tak nyompek, sabarlah. Kan? Tu semua lah tu. Kan? Itu yang kedua. Apa lagi? Tadarus, mengaji Quran. Buat bulatan. Jangan risau, grup tadarus perempuan lagi ramai daripada lelaki. Sebab orang lelaki semua dia baca sendiri. Dia dah hafal. Orang perempuan terkedek-kedek lambat. Konon lah. Tak ada dah. Orang perempuan yang rajin tadarus. Lepas tu ada tu pula. Akak tak baca sekali tau. Akak duduk tepi Boleh tak? Ya, dia tak pandai ngaji. Dia nak duduk tepi, dia nak semak. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau dah 5 tahun kau duduk tepi, apa hal? Kau dah terbangang pula belajar. Macam tu ayat Jangan kata orang ni, poinlah belajar, dah tak tahu. 5 tahun duduk tepi. Akak bukan apa. Akak baca mengangkat. Orang lain elok pasal elok, akak mengangkat. Kenapa? Mengangkat ngaji lebal. Nak jadi hantu juan ke apa? Tak adalah maksud akak baca tak lancar. Memang tak lancar sebab jarang-jarang ngaji. Tanyalah grup tadarus. Dia tengok. Malam pertama, kedua tu banyak salah. Macam slow, tersekat-sekat baca. Tapi masuk malam ke-5, masuk malam ke-10, makin lama makin laju. Makin lama makin laju. Dah okey dah bacaan. Makna kena tahu baca. Dah bulan puasa ni banyakkan cuba menghafal ayat-ayat. Surah Al-Mulk, Surah Kahfi. Semualah surah-surah ni. Cuba. Kan? Lepas itu apa lagi? Amalan dia. Tarawih. Nampak amal lebih tanzil. Apa diturun Allah? Tarawih. Kalau kau nak semayang, kau jangan semayang kat Masjid Nabawi. Lambat. Kau ada satu surau ke apa tu Kenapa lah? Dah lah 8 laju nak tu. Kau tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu dia tak ada tunggu lah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Woi. Bagus imam ni tu. Semua cari surau tu tahu tu. Kau pergi surau tu tengok, woi, banyak woi, ramai. Yang dia tak tahu imam tu dah kena pindah pergi masjid. Dia bantu Masjid Nabawi. Yang tinggal imam lama kat surau tu. Lurus dah dapatkan saf. Betul kau imam ni tu. Betul kau weh. Betul lah tu ramai dah. Allahu Akbar. Orang belakang dah berbunyi ni. Kau solat salah ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu senyap. Belakang malah senyap imam.
Arah tu peranjat. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Orang belakang sudah salah surau dah ni, salah surau je. Nak balik tak boleh lah, ramailah. Semayang nak kena relax-relax. Betul. Macam imam sini saya tengok steady lagi, steady. Ada imam yang apa tu kadang bacaan pun dah tak jelas. Kan? Ambil lah imam lain bantu. Imam pun ada baik gila-gila kan? Kan tak terdaya. Ada satu kampung. Allahu Akbar. Si Milah panggil lah. Sami Allah, Hamilah, Hamidah ada mana? Milah ada, Hamidah ada, semua ada. Yang Midah lah melatah kat belakang. Hui, nyaut dah. Macam-macam. Ya, tarawih ni semayang rehat-rehat. Dia tak ada nak laju-laju pun. Ya. Iya, relax je baca. Okey. Kemudian apa lagi? Satu lagi witir. Witir ni nak bagi tahu. Solat sunat witir adalah satu-satunya solat yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang hayat Nabi. Maknanya jangan tunggu bulan puasa baru buat witir. Nabi pesan pada sahabat, aku pun pesan pada sahabat. Apa dia? 3 amalan jangan kalian tinggalkan selagi mana kalian hidup. Nabi kata. Apa dia? Pertama, puasa Yaumul Abid, puasa hari putih 13, 14, 15 setiap bulan Islam kecuali hari-hari tasyrik. Itu pertama. Kedua, jangan tinggal solat sunat duha, paling kurang 2 rakaat setiap hari, paling kurang 2 rakaat. Jangan tinggal. Dan yang ketiga, solat sunat witir paling kurang 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur. Itu Nabi pesan. Jadi besokkan buat witir, jangan tunggu bulan puasa. Okey? Itu dia. Satu lagi, yang ketiga, tadi prinsip pertama, khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Kedua, amal lebih tanzih, beramal dengan apa diturunkan. Yang ketiga, qanaah, berpada dengan yang sedikit. Jangan membazir. Jangan kita berlebih-lebihan. Tompah baju raya sampai seminggu, apa hal? Apa masalah kau? Nabi pesan, pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Nabi tak cakap mesti beli baru. Orang perempuan kenapa nak nyusahkan? Cakap mesti nak tampah. Tahun ni tak tampah apa? Tahun ni kalau apa? Itulah masalah. Pakai je lah baju yang lecap Masjid Al-Marbawi. Kan? Kalau minggu semua. Tak adalah. Kalau yang mampu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Boleh, tak salah pun tampah baju baru pada yang mampu. Ya. Tapi tahun ni kita kena fokus lebih kepada bantu orang lain. Ramai orang susah sekarang ni, bantu. Ya. Sebab bayangkanlah, terutamanya yang paling teruk pembaziran adalah pada waktu berbuka puasa. Saya yang paling risau bila kita sekarang ni bulan puasa dah boleh pergi buffet Ramadan balik semula. Aduh. Tanyalah orang masjid dengan ketua kampung ni dah biasa dah pergi majlis buku puasa kat hotel ni, tengoklah macam mana. Aduh, tak terdaya. Makanan sebanyak-banyak. Bayangkan sebelum PKP dulu, bulan Ramadan saja 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. 17,800 tan makanan yang dibuang setiap hari. Dan dalam bulan Ramadan, sebulan tu 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum diusik. Itu perangai orang Islam. Buruk lantak orang Malaysia ni. Itu cakap. Orang Malaysia yang bulan Ramadan, apa contoh kita nak tunjuk kat orang? Kau dah beli mutabak 2 keping, beli roti john 2 batang, beli tafufah. Tapi bila buka puasa, faham tak habis. Tak habis. Esok janganlah beli banyak tu lagi.
Apa otak kau tu lambat tak boleh fikir kau? Kalau nak sedekah sebelum berbuka. Beli 3 batang 4 batang roti john, hantar ke masjid untuk majlis buka puasa. Kalau nak buka puasa, siapa yang datang buka puasa kat masjid, niat bukan selepas berbuka. Selepas berbuka tu maknanya bukan sedekah, itu pelupusan sisa pepejal. Yang kau tak habis kat rumah kau hantar untuk more. Betul tak? Dapat pahala sedekah, boleh makan masa more. Tu yang masa more bersusun makanan banyak. Kita nak kualiti. Sedekah biar ada kualiti. Ya, jangan membazir lagi dah. Lepas satu lagi, bila berbuka puasa tadi, pakai bersederhana kan, saya ajar tadi kan. Tu sebabnya kita buka puasa bukan sampai konyang, sampai 3 kali senawa, tak ada. Berbuka puasa tu sekadaran berbuka saja. Dan saya nasihatkan, macam arwah abah semarin, dia buat bila Allahu Akbar, cara Allah malaka subnabika amanna wal ka aslamna habis ya doa, walhamdulillah bil alamin, makan buah tamar 3 biji, minum air masak. Lepas tu pergi salat maghrib dulu. Pergi salat maghrib, tak payah wirid panjang pun, dah bagi salam, astagfirullah apa, sikit-sikit dia doa sikit, walhamdulillah alamin, pergi makan borek cepet. Makan berat sikit. Sebab lepas ni nak tarawih kan. Lepas tu supaya bila makan cepat, kita rehat, ada masa untuk bersiap untuk isyak pula. Tapi kalau makan buah, tu sebab Nabi sebut, jangan sekali-kali kalian mengutamakan salat daripada makan pada waktu berbuka. Nabi dah pesan. Maknanya, tak apalah kan lepas solat kan baru makan. Tak, kena makan sikit. Tapi kalau makan buah tamar, minum air masak, kita solat tak khusyuk, lagi baik makan. Makan buah tamar, minum air masak, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar bunyi ke dapur tu, sup, serum. Bunyi orang menyodot siput sodot. Sup, habislah siput ni kan. Tak rasa tak tidak siput ni, ya Allah. Lupa lah posan, suruh tinggalkan sikit ni. Langsung sembahyang maghrib 1 rakaat dia. Gila betul. Macam tu baiklah kau makan. Kan? Tapi sebelum sembahyang pun salah makan yang simpanan sikit siput sodot. Jangan risaulah babi sembahyang banyak siput babi pun dah hantar. Ya Allah. Kan? Macam tu. Tapi yang penting jangan membazir. Sukalah kalau kita tengok dah kita pun bertiga berompek rasa-rasa apa, jangan membazir. Kalau dah beli yang ni jangan beli ni macam tu lah kira kan. Abang beli lebih sikit bang, kenapa nak? Kari pak tu beli 20. Siapa nak makan? Hantar kat surau. Hantar kat masjid. Tentulah. Kita sedekah hantar. Ya? Macam itulah. Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat yang ke-27 bermaksud, sesungguhnya orang yang membazir adalah saudara syaitan, dan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Jadi kena jagalah. Jadi nak capai kesempurnaan ibadah. Nak capai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara kena faham. Pertama, mesti ada ilmu. Kena belajar. Tak tahu tanya. Kedua, mesti ikhlas. Ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai, baru sempurna ibadah kita. Dan yang keempatnya, mestilah dimulakan dengan niat. Niat apa? Lillahi ta'ala. Tengok balik, bersahur. Macam mana cara sahur? Sahur paling baik nak bangun. Macam sekarang, subuh pukul 6.12 minit, 6.10 minit pagi. Betul? Kita bangun kalau macam tu, 12 tu mungkin dalam 5.45 tu cantik lah. Bangun 5.45 sahur. Kemudian kita mandi apa semua, semayang sekejap. Lepas tu kita makan ya. Makan, orang perempuan bangun jangan mungut. Sebab ada keistimewaan untuk orang perempuan. Bila dia masak dapat pahala. Kadang-kadang dia tak masak pun memanehkan dia malam tadi yo. Kan, itu pun nak kena usaha kan. Bukan senang nak bangun awal daripada yang lain. Tu yang kadang-kadang bila dah siapkan tu kan, kita juga yang nonggeng nak basuh dan mondos semua.
Jadi sahur bangun, jangan tak bangun. Pesan dekat semua. Itulah keberkatan hidup kita. Kemudian yang paling cantik, dalam tunggu-tunggu waktu imsak tu, transfer RM1 dekat dalam Masjid Al-Marbawi dalam akaun dia. Pap transfer sedekah subuh buat. Jangan tak buat. RM1, walaupun RM1 tapi berterusan setiap hari. Cantik, terbaik. Ya. Kalau dapat tu biarlah up sikit. Hujung bulan RM10. Dapat air citra, air sinar, tambah RM100. Yang tu lah. Ini bulan RM1. RM1. Dapat air sinar RM1 je. Wonder kan? Kemudian berbuka puasa. Ingat pesan saya tadi, berbuka puasa jangan berlebih-lebihan. Sukat ikut kemampuan kita dan jangan makan sampai kita tersandar menyebabkan kita susah beribadah. Yang ketiga, bertadaruslah kita mengaji Quran. Ingat, sehari kita meninggalkan Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu kita tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan kita tinggalkan Quran, setahun Quran tinggalkan kita. Setahun kita tinggalkan Quran, 10 tahun Quran tinggalkan kita. 10 tahun kita tinggalkan Quran, seumur hidup Quran tinggalkan kita. Jadi janganlah kita bazirkan masa tu, terutama bulan Ramadan. Sebab kita tak tahu kita sempat lagi tak bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kemudian tarawih. Yang paling aula, kena ingatnya, adab solat sunat tarawih ni, nak ikut imam, ikutlah pada mula sampai habis. Ada orang, aku tak semai masjid ni, aku semai masjid negeri. Dia panggil imam Arab. 20 tak main lah, 8 dia kata. Tapi lepas 8 rakaat, dia witir sendiri kat belakang. Itu cenekeh. Dari segi adab, ikut sampai habis. Tak kira lah kat mana nak solat, ikut imam sampai habis. Itu dari segi adab. Tapi asal kalau sakit perut, faham. Tapi manyang sakit perut bila lepas 8 rakaat tu, ya kan? Kemudian zakat. Jangan lupa bayar zakat. Ada orang, aku tak main lah. Bayar zakat awal-awal. Aku biasa pagi sebelum solat sunat Aidilfitri baru aku bayar zakat. Zakat fitrah. Jangan buat macam tu, melainkan kau serumah dengan amil. Takut terlalap. Ada yang terlalap terjaga. Ada kan yang jumpa imam, "Mam, minta maaf mam, saya terlajak malam tadi tak apa, dia pergi pasar karat lah, pasar apa lah, dia nak beli barang murah, dia tunggu kuih semprit tu lambak tu. RM10, 20 bokeh. Orang tu nak habis kan. Gila betul. Kan? Sudahnya terlepeh. Kalau lepeh dia tak dapat pahala bayar zakat, dia dapat pahala sedekah saja. Kalau sampai pada waktu asar baru nak bayar, haram hukumnya, berdosa, tapi tetap wajib bayar. Jangan main-main. Ada orang macam tu. Kita takkan cakap kalau benda tu tak berlaku. Benda tu berlaku tu kita cakap. Dan bila membayar zakat fitrah, dia memberikan peringatan pada kita. Bayar RM7 punya zakat rasa logo kan. RM7 rasa lapang sangat. Apatah lagi zakat simpanan, zakat omeh, perak, zakat simpanan gitu. Bayar zakat-zakat yang lain. Jangan lupa. Dan begitu juga yang saya kata orang perempuan bangun malam tadi, malam Al-Qadar adalah malam yang sangat istimewa. Jadi kalau kita ikhlaskan diri kita bangun sahur, ya Allah, aku siapkan makanan sahur ni kerana-Mu ya Allah, supaya ahli keluarga aku ini dapat berpuasa kerana-Mu ya Allah. Contoh kita niatnya tu, benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Percaya cakap saya, walaupun hanya memanaskan makanan sahur. Ini komplain, gang, bang, mengangkang dalam bilik tu. Mampus seseorang, keluar bapa, bangun, mak kau marah, bangun, mak kau marah. Itu tak dapat pahala tu. Jangan komplain, bangun, siapkan. Dan satu lagi, mungkin AJK Masjid boleh buat satu program. Maknanya Road to Al-Qadar, contoh kan. 10 malam terakhir, you all combine, mungkin ada pakak-pakak perempuan kau, lelaki kau, malam ni masak mihun. Tak payah masak banyak tau. Masak packing-packing dapat 20 bekas, hantar kat balai bomba. Pap 20 bekas, hantar kat balai polis, IPD. Pap dapat 20 bekas, hantar kat rumah anak yatim. Kalau dapat tu mihun goreng jantan. Kau ada tolu, jantan lah. Pap hantar kat rumahnya, hantar rumah orang tua. Jadi takkan tak konon satu malam pun malam Al-Qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam. Satu malam lagi baik daripada 1000 bulan. Bermakna lebih kurang berapa tahun? 83 tahun lebih. Umur kita pun belum tentu sampai 80 tahun. Jadi rugi tak? Jangan kau jangan cakap ni malam 7 likur. 7 likur tak ada kena-mengena dengan Lailatul Qadar. Anak pun tanya, mak, kenapa Lailatul Qadar? Kenapa kita pasang pelita ni pula malam 7 likur ni? Biar malaikat nampak mah kita. Kau ingat malaikat tu rabun macam kau? Kan? Malam Al-Qadar tu malaikat berlumur-lumur turun. Dia nak cari rumah orang yang baik, kerja-kerja baik, beramal ibadah, cari mana rumah ni? Rumah imam pun ya. Ruk imam tengah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam tu lah. Zap rumah ni masuk rumahnya. Dia tengah apa? Tengah manji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak perasan. Jangan ngomong lah. Kadang-kadang kan terlampau nak mencari tanda. Malam tadi malam Lailatul Qadar. Mana kau tahu? Pokok depan rumah dia sujud. Iya kau. Potang tu dia balik kerja dah tak ada pokok tu. Rupa baju daerah dah punggah buang pula. Pokok tu tumbang tak ada mana sujud dah. Lagi satu, kalau orang tu jumpa tanda tu, dia tak cerita dengan orang. Kalau dia cerita pun mungkin lepas dah 5-6 tahun sok baru dia cerita. Dia tak nak cerita dengan orang dah. Banggur dia. Aduh, macam-macam. Kan? Kancing dan baku. Tak, jangan terlampau mengojak tanda tu. Buat takkan. Yang penting bila kita buat setiap malam tu. Bila bermula malam Al-Qadar ni? Dia bermula bila? Selepas maghrib sampai sebelum subuh. Jadi lepas maghrib tu jangan. Paling tidak kalau dah tak nak buat apa pun, 10 malam jangan tinggal tarawih. Ini tarawih malam pertama yang penuh. Malam pertama belia ni sebenarnya ramai. Makin lama tinggal beliau. Beliau ya tinggal. Belia dah tak ramai. Tak kala lagu raya dah mula dikumandangkan. Malam pertama imam tak ada parking. Gila tu. Imamnya parking mana sapu ke budak. Tak ada parking tu. Masuk malam ke-5 boleh. Tak kala lagu raya sudah mula dikumandangkan. Teng 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 teng. Masa tu imam boleh parking dalam masjid. Bukan ke luar. Dalam saf yang kelima dah boleh parking. Jadi buktikan ya tuan-tuan. Selama ni orang marah mana? Ni saf ni kenapa dijarak-jarakkan? 1 April dah boleh rapat. Cuba kau tak datang, aku nak tengok. Yang memokak tu kita nak tengok. Kita kenapa kita buat penyarakan? Kita nak jaga institusi masjid kita. Jangan orang fitnah. Ni kluster masjid ni lah. Ni lah punca yang bawa positif COVID ni. Itu yang selama ni kita buat penjarakan. Itu ya, marah. Ni ke depan masjid ni. Yang memokak tu tak pernah datang pun. Memokak lebih. Akhirnya, bila dah rapat, itu kat muka yang datang. Kecuali Masjid Al-Marbawi. Memang pada dulu ramai. Saya dipahamkan kuliah subuh pun macam ni lah ramai. Saya dengar lah. Dia terperanjat dah. Yok. Jadi apa-apa pun semangat Ramadan tu. Kita kena gembira. Ini tak malam bila sahur yang pertama tu. Makan dah. Sahur hari ni dah kena puasa dah. La ilaha illallah. 1 hari sebelum raya dia punya sahur. Makan-makan. Hari ni last puasa tu. Toruk tu panggil abah macam tu. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak tutup ni dengan kisah 3 jenis binatang. Saya ramai bawa cerita ni. 3 ekor binatang yang berpuasa. Yang pertama, ulet kepompong. Dia berpuasa berminggu-minggu. Akhirnya bila dia keluar daripada kepompong, dia jadi apa?
Rama-rama yang cantik sekali warnanya. Kedua, ayam mengoram tolu. Tak makan, tak minum, dia mengoram tolu. Kalau kita rapat macam ni, kombang kapak, marah. Tapi selepas beberapa ketika, menetas ayam, tolu ayam tu, keluar anak ayam yang comel-comel. Ular sawa, bila nak bersalin kulit, menurut National Geographic Explorer, nak bersalin kulit tu, dia berhibernasi tu, dia tak makan, tak minum antara 8 bulan ke 12 bulan. Tak makan, tak minum. Tu sebab bila dia keluar tu, lain macam dia punya Allah Malakah Subna tu. Lambu sekor pun dia boleh talan. Betul tak? Punya lapar. Tapi yang bagus yang kita tengok, lepas dia bersalin kulit, kita tengok sisik dia tu berkilat-kilat. Cantik sangat warna. Nak bagi tahu apa? Puasa sepatutnya menjadikan kita lebih baik. Itu kajian alam dah tunjuk dah. Puasa sepatutnya jadikan kita lebih baik. Jadi mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Ramadan ini jangan kita pandang sepi. Jangan kita anggap dia sebagai satu penyiksaan, tapi anggap dia satu benda yang nikmat, satu benda yang menyeronokkan. Lebih seronok pada hari raya Aidilfitri sebenarnya. Hari raya dapat seronok sehari dua ya. Tetapi bulan Ramadan sepanjang bulan, isikanlah yang dengan perkara-perkara yang berkebajikan, yang bermanfaat, ibadah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun kuliah ini sudahlah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik masjid ini menjemput, rasa nak junjung.